Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada video kali ini untuk pelajaran Sirah tahun 1. InsyaAllah anak-anak boleh ambil buku teks Sirah dan kita akan sambung pelajaran Sirah kita pada hari ini di muka surat 44. Ya, muka surat 44. Baik. Kita masih lagi di bawah tajuk zaman kanak-kanak Rasulullah. Jadi sebelum ni kita dah tahu serba sedikit kisah Rasulullah sewaktu dilahirkan, kemudian bersama dengan dua orang ibu susuan dibesarkan di sebuah perkampungan Bani Sa'ad di Taif, kan? Jadi hari ini kita akan sambung pada muka surat 44, iaitulah umur 8 tahun hingga 12 tahun. Baik. Umur 8 tahun hingga 12 tahun. Jadi ustaz baca, anak-anak semak dalam buku teks masing-masing, ya. Baik. Abdul Muttalib memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib bin Hashim ialah pemimpin terkemuka di kota Mekah. Beliau berasal dari bangsa Arab Quraisy. Abdul Muttalib ni siapa? Abdul Muttalib ni ialah datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya nombor 2. Selepas kewafatan bondanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Okey, selepas ibu Nabi Muhammad meninggal dunia, ya, Nabi Muhammad dipelihara oleh datuknya. Nabi Muhammad tinggal bersama dengan datuknya Abdul Muttalib. Datuknya sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga memanggil baginda anakku. Macam itulah perasaan kasih sayangnya datuk Nabi Muhammad kepada baginda, sehingga kan Nabi Muhammad tu cucu tapi datuknya panggil anakku. Begitulah rasa kasih sayangnya datuk Nabi Muhammad kepada baginda. Baik, mari kita sambung muka surat 45. Tengok muka surat 45 nombor 4. Kasih sayang Abdul Muttalib mengubat kesedihan Nabi di atas kewafatan bondanya. Jadi dengan kasih sayang yang ditunjukkan oleh datuk baginda, iaitu Abdul Muttalib, jadi Nabi Muhammad rasa terubatlah rasa kesedihan di atas kewafatan bonda dia, ya. Jadi bila ada orang yang jaga dan tunjukkan dengan jaga baginda dengan kasih sayang, jadi baginda pun rasa terubat kerinduan dan kesedihan baginda di atas kewafatan bondanya. Ibu Nabi meninggal, kan, jadi Nabi rasa terubatlah sedikit kesedihan dan kerinduan baginda. Baik, nombor 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh datuknya selama 2 tahun.
Nabi tinggal bersama dengan datuknya selama 2 tahun. Okey. Nombor 6. Ketika Nabi berusia 8 tahun, datuknya meninggal dunia. Masa umur Nabi 6 tahun, ibu dia meninggal dunia kan. Selepas balik daripada menziarahi pusara ataupun kubur ayahnya kan. Kemudian umur 7 tahun dengan umur 8 tahun, 2 tahun dia tinggal dengan datuknya. Kemudian pada umur 8 tahun tu, datuknya pula meninggal dunia. Kesian Nabi ya. Baik. Mari kita terus lagi ke muka surat 46. Baik, selepas datuknya meninggal dunia, siapa yang jaga Nabi? Baik. Abu Talib memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas datuknya meninggal dunia, Nabi dipelihara oleh Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abu Talib ialah bapa saudara Nabi. Baik, mari kita baca sama-sama. Kita tengok. Selepas Abdul Muttalib meninggal dunia, Abu Talib bin Abdul Muttalib dipilih sebagai pemimpin di kota Mekah. Abu Talib mempunyai akhlak yang mulia dan sangat dihormati oleh masyarakat Quraisy. Hak penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diamanahkan kepada Abu Talib, bapa saudaranya. Abu Talib mempunyai anak yang ramai dan tidak mempunyai harta yang banyak. Abu Talib memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya sendiri. Jadi sama juga, walaupun tinggal bersama dengan Abu Talib, dan walaupun Abu Talib ni mempunyai anak yang ramai, harta pun tak banyak, tetapi baginda dipelihara oleh Abu Talib seperti anaknya sendiri. Maknanya Abu Talib pun sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya pada muka surat 47. Ke surat 47 kita sambung lagi. Walaupun Nabi masih kecil, baginda sangat menghargai kasih sayang yang dicurahkan oleh bapa saudaranya itu. Walaupun baru berumur 8 tahun, tapi baginda sangat menghargai kasih sayang yang Abu Talib curahkan kepada baginda. Untuk membantu bapa saudaranya yang miskin, Nabi mengambil upah mengembala kambing. Walaupun umurnya masih kecil, tetapi Nabi ada rasa tanggungjawab untuk nak bantu bapa saudaranya. Dia tahu bapa saudaranya ni anak ramai, harta pun tak banyak, kena pula jaga Nabi Muhammad. Jadi baginda ada rasa tanggungjawab untuk membantu, dan baginda ambil upah ya. Baginda ambil upah bekerja mengembala kambing. Baik, seterusnya rezeki Abu Talib bertambah setelah memelihara Nabi. Itulah dia kelebihan ya yang Allah Ta'ala bagi menjaga Nabi. Walaupun anaknya ramai, walaupun hartanya tak banyak, tetapi setelah Abu Talib memelihara Nabi, rezekinya bertambah. Dan semasa berusia 12 tahun, Nabi telah mengikut Abu Talib pergi berniaga ke Syam. Nabi tinggal bersama Abu Talib sehingga baginda berusia
25 tahun dan berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi Nabi tinggal dengan Abu Talib ni sehingga baginda berusia 25 tahun. Bukan itu sahaja, dalam masa itu juga pada umur 25 tahun tu Nabi pun telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Baiklah. Itu saja pelajaran kita pada hari ini tentang kisah Nabi ketika berusia 8 tahun hingga 12 tahun, ya. Ketika berumur 6 hingga 8 tahun baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Kemudian seterusnya selepas datuknya meninggal dunia, baginda dipelihara oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Baiklah, itu saja pengajaran kita pada hari ini. Macam biasa ya anak-anak, ustaz nak tugasan anak-anak semua iaitu latihan membaca Jawi, baca muka surat 44, 45, 46 dan juga 47, ya. Boleh tengok balik video yang ustaz buat ni untuk membantu anak-anak menguasai bacaan Jawi, ya. Penting untuk kita menguasai bacaan Jawi ni sebab nanti bila kita nak rujuk, bila kita ada latihan nak buat rujukan dalam buku teks, semuanya dalam tulisan Jawi. Jadi kalau kita dapat menguasai bacaan Jawi, dapat membantulah kita nak merujuk dan membaca dalam tulisan Jawi. Jadi itu saja video kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada video akan datang. Dan mudah-mudahan ya video ustaz ni dapat bantulah anak-anak untuk menguasai bacaan Jawi dan seterusnya memahami kisah pelajaran sirah kita pada hari ini. Kita berjumpa dalam video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.